kajian telah dilakukan ke atas beberapa buah sekolah dan menunjukkan masalah ketidakcukupan peralatan sukan untuk mengajar mata pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Objektif inovasi ini adalah untuk membantu menangani masalah kekurangan peralatan bagi guru dalam mengajar subjek pendidikan jasmani. Seterusnya, menyediakan peralatan yang cukup agar murid dapat menggunakannya semaksimum mungkin. Selain itu, inovasi ini dapat mengurangkan kos semaksimum mungkin bagi memiliki alatan tersebut. Sukan yang bersesuaian menggunakan inovasi ini adalah sukan bola jaring, bola tampar dan lari berpagar. Manual penggunaan alat inovasi ini amatlah mudah. Untuk maklumat yang lebih terperinci, imbas kod QR yang telah kami sediakan. Three-in-one JSP yang membawa maksud Jump, Score and Feed memberikan alat inovasi yang berfokuskan kepada 3 jenis sukan. Sukan yang terlibat ialah sukan bola jaring, bola tampar dan lari berpagar. Kelebihan alat 3-in-1 JSP ialah menggunakan kos yang berpatutan, mudah digunakan oleh pelajar kerana penggunaannya adalah mudah dibawa kerana alat ini ringan dan boleh dibuka serta dipasang semula jika diperlukan. Mengambil kira setiap aspek perincian keselamatan dalam pembuatannya, boleh digunakan oleh 2 orang murid pada masa yang sama. Ketinggian dapat diselaraskan pada kedudukan tertentu. Tidak berbahaya kerana alatan ini ringan dan tidak tajam. Impak bagi menggunakan alat inovasi ini ialah 1. Memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan alatan yang lengkap untuk jumlah murid di dalam kelas amatlah penting kerana dapat membantu guru untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. 2. Meningkatkan pemahaman murid. Dengan adanya peralatan dan kelengkapan yang mencukupi, murid lebih mudah untuk memahami pelajaran kerana mereka dapat mencuba semaksimum mungkin. 3. Menjimatkan kos. Alat inovasi ini dicipta untuk penggunaan 3 sukan dan bahan yang digunakan adalah murah seperti pipe PVC, skru dan lain-lain. Berikut merupakan link yang akan memaparkan RPH yang menggunakan alat inovasi 3-in-1 JSP. Rakan saya akan menerangkan satu contoh RPH yang menggunakan alat inovasi 3-in-1 JSP iaitu pada kemahiran bola jaring. Baiklah, saya akan sambung untuk membentangkan rancangan pengajaran harian pendidikan jasmani. Okey, baiklah, RPH ni dibuat untuk murid tahun 3 yang mempunyai bilangan seramai 20 orang satu kelas. Okey, untuk tajuk yang telah dilakukan adalah menjaring bagi sukan bola jaring. Untuk fokus ialah berkebolehan melakukan jaringan menggunakan tangan ke arah sasaran dengan tepat. Standard kandungan yang dipilih yang pertama, 1.5 melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. 2.5 menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori serangan. Dan 5.2 menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Untuk standard pembelajaran pula, yang pertama, 1.5.6 menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan. 2.5.5 menyatakan kemahiran yang boleh digunakan untuk menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan. Dan 5.2.1 melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Bagi objektif pembelajaran pula telah dibahagikan kepada 3 aspek. Untuk aspek psikomotor, melakukan jaringan menggunakan tangan dengan postur dan teknik yang betul sebanyak 3 hingga 5 kali. Bagi aspek kognitif pula, menggunakan dan menyatakan menjaring menggunakan kedua-dua belah tangan dengan tepat. Dan untuk aspek afektif, menyertai segala aktiviti yang dijalankan dengan penuh bersemangat dan aktif. Untuk elemen merentas kurikulum pula, yang pertama adalah kreativiti, bergerak dengan postur yang betul untuk menjaring bola ke arah jaringan. Nilai murni pula ada kegigihan, keyakinan dan kerjasama. Untuk teknik, kaedah dan strategi PDP, kita menggunakan kaedah demonstrasi, teknik latih tubi dan strategi berpusatkan guru. Kemahiran abad ke-21 pula adalah kerja sepasukan, iaitu bekerjasama dengan baik dan saling membantu antara satu sama lain dengan rakan. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu mengaplikasi, menggunakan kemahiran menjaring dengan tepat ke arah jaring dengan menggunakan postur badan yang betul. Tabiat berfikir mengurus gerak hati, iaitu membuat penelitian dan berfikir sebelum melakukan jaringan yang tepat ke arah jaring. Untuk kemahiran insaniah pula, iaitu kemahiran komunikasi, berkomunikasi dengan jelas dan yakin dengan rakan sepasukan. Untuk pedagogi masa kini pula, iaitu komunikasi dan kolaborasi, berupaya menjalinkan hubungan kerjasama dan komunikasi dengan rakan sewaktu aktiviti permainan dilaksanakan. Bagi pengetahuan sedia ada pula, murid pernah melakukan jaringan penerapan nilai iaitu dengan nilai keyakinan, keberanian, kerjasama serta kesungguhan. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah seperti berikut, iaitu bola jaring, whistle, tiang gol, pita pengukur, baju posisi serta kun. Dan pentaksiran yang digunakan adalah prestasi kemahiran. Baik, saya akan bentangkan bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Untuk fasa permulaan, hanya 5 minit sahaja, lebih kurang 5 minit lah maksudnya, iaitu aktiviti yang akan dilakukan aktiviti memanaskan badan seperti berlari, melompat, menyepak dan menunduk. Butiran mengajar ialah murid melakukan aktiviti memanaskan badan bersama guru sambil mengikut irama yang dipasangkan. Pertama, murid akan berlari. Murid berlari setempat dalam masa 30 saat. Kaki digerakkan mengikut irama, ayunan tangan bergerak selaras dengan pergerakan kaki. Yang kedua, murid akan melompat. Murid melakukan lompat bintang secara serentak sebanyak 20 kali. Murid akan mendarat dengan kedua belah tapak kaki. Mata memandang ke hadapan, tangan bergerak ke atas dan ke bawah mengikut rentak irama. Dan murid akan menyepak. Murid perlu menghayunkan kaki ke hadapan separas pinggang secara bersilang-seli sebanyak 20 kali. Tangan diletakkan di pinggang, mata memandang hadapan, pergerakan mengikut irama yang telah dipasang. Untuk menunduk, murid perlu berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu, murid membengkokkan badan ke bawah dan hampir ke lutut. Berdiri semula pada posisi asal serta mengulang aktiviti yang sama. Untuk organisasi pula, murid perlu berada dalam kawasan yang telah ditetapkan. Petunjuk yang warna biru merupakan guru dan dikelilingi oleh murid. Guru akan menunjukkan cara-cara melakukan aktiviti memanaskan badan sambil diikuti oleh murid. Guru perlu mewujudkan suasana yang menyeronokkan di samping dapat meningkatkan suhu badan sebelum melaksanakan aktiviti. Untuk catatan pula, kita menggunakan kaedah kinestetik iaitu secara kelaslah beramai-ramai dan bahan bantu mengajar pula adalah skittles, marker, whistle dan lagu. Untuk KI pula, kemahiran komunikasi yang telah digunakan dan strategi berpusatkan murid. Nilai adalah keseronokan. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada fasa perkembangan iaitu lebih kurang 12 minit.
Okey, untuk fasa perkembangan ni kita fokus kepada psikomotor dan kognitif. Okey, untuk aktiviti 1 ialah aktiviti menggunakan postur badan dan teknik yang betul untuk membuat jaringan. Kita fokus kepada jaringan lah untuk sukan bola jaring. Okey, aktiviti pertama, tangan yang menjaring perlu diluruskan. Tapak tangan terhulur ke atas dengan jari dibuka. Kemudian, tangan dihulurkan ke atas supaya boleh berada sama tinggi dengan paras kepala atau lebih. Kemudian, menumpukan perhatian ke satu arah di bulatan jaring yang kita nak menjaring bola tu. Okay, kemudian, bengkokkan siku dan bawa tangan ke paras muka. Serentak dengan gerakan tadi, murid perlu bengkokkan sedikit lutut. Luruskan lutut dan tolak bola dengan tangan ke arah jaringan. Murid perlu membayangkanlah bola berada di tangan. Kita cuma nak kukuhkan dulu gaya pegangan bola murid. Baiklah, untuk organisasi aktiviti pertama. Aktiviti menggunakan postur badan dan teknik yang betul untuk membuat jaringan tanpa bola. Kita cuma nak kukuhkan gaya pegangan bola murid supaya mereka boleh menjaring dengan tepat nanti. Okey, ini merupakan plan yang telah diletakkan. Okey, guru merupakan yang di tengah-tengah tu bersama dengan bola jaring dan murid akan duduk berdiri menghadap guru. Okey, pertama, guru membuat demonstrasi teknik dan postur badan yang betul untuk membuat jaringan tanpa menggunakan bola. Pertama, tanpa menggunakan bola dahulu. Yang kedua, murid duduk secara berkumpulan. Yang ketiga, murid dikehendaki mengikut postur dan teknik yang digunakan oleh guru. Dan yang keempat, murid dikehendaki membetulkan teknik dan postur badan untuk membuat jaringan dengan bimbingan guru. Maksudnya guru tu perlu lihat postur badan murid tu betul ataupun tidak. Untuk bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti pertama ini seperti kon, pita pengukung, whistle, bola jaring dan alat inovasi kita tadi. Untuk EMK ialah kreativiti dan inovasi, iaitu menjana idea. Strategi yang digunakan, strategi berpusatkan murid dan strategi berpusatkan guru. Kaedah dan teknik yang digunakan adalah kaedah simulasi, iaitu murid meniru perbuatan guru dan rakan-rakan yang lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung aktiviti kedua. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan aktiviti kedua. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan teknik-teknik yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti ini. Yang pertama, tangan yang menjaring perlu diluruskan. Tapak tangan dihulur ke atas dengan jari yang dibuka. Kemudian, bola berada di atas jari dan ibu jari, bukan di tapak tangan. Tangan dihulurkan ke atas supaya boleh berada sama tinggi dengan paras kepala atau lebih. Mengikut kesesuaian ketinggian jaring tersebutlah. Kemudian, menumpukan perhatian ke satu arah di bulatan jaringan. Bengkokkan siku dan bawa bola ke paras muka dan serentak dengan ini bengkokkan lutut. Luruskan lutut dan tolak bola dengan tangan ke arah jaringan. Okey, untuk aktiviti kedua, kita akan melaksanakan aktiviti menggunakan postur badan dan teknik yang betul untuk membuat jaringan dengan bola jaring. Berikut ditunjukkan demonstrasi ataupun keadaan ketika permainan dilaksanakan. Turut dinyatakan petunjuk yang digunakan untuk menjelaskan ataupun menerangkan situasi permainan tersebut. Baiklah, aktiviti membuat jaringan tepat pada gol menggunakan teknik dan postur badan yang betul. Yang pertama, guru melakukan demonstrasi jaringan menggunakan bola dan teknik serta postur badan yang betul lalu membuat jaringan. Di sini guru bertindak sebagai model ataupun sebagai contoh sebelum permainan dilangsung ataupun dijalankan. Dua orang murid dikehendaki membuat jaringan pada waktu yang sama menggunakan bola dan teknik serta postur badan yang betul sebanyak 2 kali percubaan untuk setiap murid. Okey, di sini kita boleh lihat fungsi alat inovasi tersebut, di mana alat inovasi boleh digunakan oleh 2 orang murid dalam masa yang sama. Jadinya kita dapat menjimatkan masa,
menjimatkan ruang dan juga menjimatkan penggunaan alatan lah, disebabkan satu alat kita boleh gunakan oleh 2 orang murid. Okey, setelah aktiviti tersebut dilaksanakan, kita akan mengadakan sesi soal jawab secara lisan dengan murid selepas mengadakan aktiviti. Antara contoh soalan yang akan diajukan adalah, bagaimanakah keadaan jari ketika tapak tangan dihulur ke atas? Soalan yang kedua, bola tidak boleh berada di tapak tangan dan perlu berada di... Untuk soalan yang ketiga, ke arah manakah tangan perlu menolak bola? Okey, bagi sangkaan jawapan adalah tapak tangan perlu dihulur ke atas dengan keadaan jari yang terbuka. Soalan yang kedua, bola tidak boleh berada di tapak tangan dan perlu berada di hujung jari. Jawapan bagi soalan yang ketiga pula adalah lutut perlu diluruskan dan tolak bola dengan tangan ke arah jaring. Okey, saya akan teruskan dengan aktiviti kemuncak yang akan dilaksanakan dalam lebih kurang 8 minit, iaitu permainan kecil yang diberi nama Raja Jaringan. Seperti biasa, saya akan menerangkan teknik yang digunakan untuk melaksanakan permainan ini. Tangan yang menjaring diluruskan, tapak tangan dihulur ke atas dengan jari yang dibuka, bola berada di atas jari dan ibu jari, bukan di tapak tangan. Tangan dihulurkan ke atas supaya boleh berada sama tinggi dengan paras kepala atau lebih. Menumpukan perhatian ke satu arah di bulatan jaringan. Bengkokkan siku dan bawa bola ke paras muka dan serentak dengan ini bengkokkan lutut. Luruskan lutut dan tolak bola dengan tangan ke arah jaringan. Okey, untuk melaksanakan aktiviti ini, murid perlu berada dalam 2 kumpulan kecil. Setiap pasukan cuba menjadikan gol pada jarak yang telah ditetapkan, iaitu 1 meter dari alat inovasi dengan mengaplikasikan teknik dan postur badan yang betul. Postur dan teknik ini telah diterangkan sebentar tadi. Okey, pasukan yang berjaya menjaringkan gol yang terbanyak dalam tempoh masa 6 minit dikira sebagai pemenang. Di sini kita akan mengira jumlah jaringan lah sebagai penentu untuk pemenang bagi permainan tersebut. Pada akhir permainan, tepukan diberikan kepada kumpulan yang berjaya menjadi juara. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan iaitu BBM, skitter, marker, bola jaring, whistle, pita pengukur dan juga alat inovasi. Untuk KP ni pula adalah kinestetik, logik matematik dan visual ruang. Bagi EMK ni pula adalah kita melibatkan EK1 iaitu peka kepada peluang. Untuk PMK ni pula, komunikasi dan kolaborasi. Seperti yang kita tahu, dalam setiap permainan kecil yang perlu dilaksanakan secara berkumpulan, amat mementingkan komunikasi dan kolaborasi ketika melaksanakan permainan untuk memastikan ahli kumpulan ataupun kumpulan tersebut memenangi pertandingan ataupun permainan tersebut. Baiklah, untuk penutup yang akan dilaksanakan dalam tempoh lebih kurang 5 minit, iaitu aktiviti menunjukkan badan. Kita akan melaksanakan regangan kaki, regangan pinggang, regangan tangan dan regangan kepala. Kita akan memberikan pujian atas penyertaan murid dalam memberikan kerjasama di dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Untuk aktiviti menunjukkan badan, saya akan menerangkan dengan lebih lanjutlah tentang cara-cara untuk melaksanakan regangan tersebut. Untuk regangan kaki, murid perlu berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu, menunjurkan kaki ke hadapan dalam keadaan berdiri, jari kaki menyentuh lantai, tumit kaki diangkat dan kita ulang teknik tersebut pada kaki sebelah lagi. Bagi regangan pinggang, berdiri dalam keadaan tegak, kaki dibuka seluas bahu juga, pinggang dipusingkan mengikut putaran arah jam dan pinggang dipusingkan mengikut arah lawan jam. Untuk regangan tangan, murid perlu berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu, tangan diluruskan menghadap ke hadapan, ibu jari ditegakkan menghala ke atas, siku ditolak ke belakang hampir selari dengan bahu, luruskan tangan pada posisi asal dan ulang pada tangan sebelah lagi. Bagi kepala pula, berdiri dalam keadaan tegak, kaki dibuka seluas bahu, tangan menolak dagu secara perlahan ke atas, tangan menolak dagu ke arah kanan secara perlahan, tangan menolak dagu ke arah kiri dengan perlahan, tangan menolak bahagian kepala ke arah bawah secara perlahan, kemudian kepala ditegakkan semula.
Okey, untuk aktiviti menunjukkan badan ni, murid perlu duduk dalam bulatan. Murid mengambil ruang yang mencukupi untuk memudahkan melakukan regangan. Murid mengikut pergerakan guru. Murid melakukan regangan kaki selama 15 ulangan bagi setiap kaki. Murid melakukan regangan pinggang sebanyak 5 kali bagi setiap arah. Murid melakukan regangan tangan selama 15 saat bagi setiap tangan. Murid melakukan regangan kepala selama 10 saat bagi setiap bahagian. Murid menarik nafas dan menghembus nafas. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah whistle. Nilai adalah nilai kerjasama, kesungguhan dan juga menghormati. Baiklah, untuk rumusan, itu rumusan psikomotor, kognitif dan juga efektif. Pentaksiran iaitu lembaran kerja. Rumusan ialah murid bersoal jawab mengenai isi pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru memberi pujian atas usaha dan kerjasama murid menjayakan aktiviti. Bagi pentaksiran, guru memberi lembaran kerja kertas kepada murid dan meminta murid menjawab dan menampal latihan tersebut di dalam buku. Okey, lembaran kerja ni saya akan tunjukkan sebentar nanti. Bagi aktiviti rumusan, guru akan meminta murid untuk merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian, murid diminta untuk menyatakan perkara yang telah dipelajari pada hari ini. Dan guru memberikan pujian ataupun penghargaan ke atas kerjasama murid yang menyertai aktiviti pembelajaran pada hari ini dengan penuh bersemangat. Pentaksiran pula, guru memberikan lembaran kerja kertas kepada murid dan meminta murid menampal di dalam buku latihan. Okey, berikut bukan refleksi dan ulasan guru pembimbing. Okey, ini adalah lembaran ataupun lampiran yang akan digunakan untuk latihan yang diberikan pada bahagian rumusan tersebut. Berikut merupakan rujukan yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan ataupun mencipta RPH bola jaring tersebut menggunakan alat inovasi 3-in-1 GSP. Sekian sahaja daripada kumpulan kami mengenai alat inovasi 3-in-1 GSP. Sekian, terima kasih.